Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai semua kepada subscriber saya dan grup pelajar di luar sana. Ya, sekarang kita akan belajar dalam konteks PDPR dalam talian, yang mana pada hari ini saya akan menceritakan berkenaan dengan empat tamadun dunia dan sumbangannya. Okey, sejarah tingkatan 1, saya Cikgu Roslan Abdul Rahman bersama dengan anda, dan jangan lupa pertama sekali anda perlu subscribe channel saya dulu. Okey, subscribe channel saya Cikgu Roslan Channel dan komen dan share. Okey. Berkenaan tamadun dunia dan sumbangannya, standard pembelajaran ataupun SPE 4.41 menyatakan maksud tamadun mengikut bahasa Yunani, bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Okey. Itu adalah 4.1 berkaitan dengan tamadun dan sumbangannya. Okey, seterusnya saya pergi kepada nota yang akan dibincangkan pada hari ini. Jom baca nota bab 4. Okey, jom sama-sama kita baca untuk bab 4 ini. Okey, kita tengok di skrin saya pada hari ini, yang mana di skrin saya hari ini ialah bab 4 ini ialah mengenali tamadun, yang mana kita belajar 4.1 ialah menyatakan maksud tamadun mengikut bahasa Yunani dan bahasa Inggeris serta bahasa Arab. Okey, kita tengok scroll satu persatu. Ini nota saya ambil daripada cikgu yang buat inilah. Okay, pertama ialah maksud tamadun. Pada umumnya, tamadun ditarifkan sebagai suatu pencapaian tertinggi oleh sesuatu masyarakat dalam pelbagai bidang. Okay, ini pertama sekali. Yang kedua ialah berkaitan dengan bahasa Yunani. Okay, dari segi pengertian bahasa, perkataan tamadun ataupun civilization diambil daripada perkataan Yunani itu civitas, yang bermaksud bandar atau kota. Tahap kemajuan dan kehidupan masyarakat dicapai dalam bidang kebudayaan, sains, industri dan sistem kerajaan. Itu ialah bahasa Yunani, yang mana ada dua perkara. Yang kedua ialah bahasa Inggeris. Kita perlu tahu bahasa Inggeris. Pertama ialah dalam bahasa Inggeris disebut civilization. Sama juga dengan bahasa Yunani, iaitu tahap pembangunan manusia dan organisasi yang dianggap paling maju. Yang ketiga, bahasa Arab. Tamadun ini bermaksud bahasa Arab itu mudun, madain dan madana, yang bermaksud tinggi budi pekerti atau budi bahasa dan pembukaan bandar. Istilah lain dalam pengertiannya ialah hadarah ataupun hadari. Kita perlu biasa dengarkan, itu masjid hadari, itu masjid yang bertamadun. Contohnya di Jerteh. Yang terakhir sekali ialah bahasa Melayu. Bahasa Melayu, bahasa kita, yang mana bermaksud suatu peradaban yang merujuk kepada pencapaian kemajuan masyarakat dari segi kebendaan serta perkembangan pemikiran meliputi bidang sosial, budaya, politik dan lain-lain yang tinggi. Ini ialah berkaitan dengan bahasa Melayu. Empat definisi tersebut anda perlu ingat. Nanti slide ataupun video yang kedua saya akan kupaskan soalan. Selesai 4.1. Sebab 4.4 ni pendek saja sampai 4.3. Jadi kita ringkaskan konsep tamadun. Konsep tamadun ni ialah menerapkan SP dia, iaitu 4.1.2. Itu menerapkan konsep tamadun mengikut Barat dan Islam. Jadi depan anda ini ialah dari sudut Islam. Yang mana konsep tamadun dalam Islam dibina atas kerangka Islam sebagai ad-din atau cara hidup. Tamadun mengikut pandangan Islam merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah, yang berasaskan nilai dalam pendidikan seperti yang disarankan oleh Al-Quran dan hadis serta ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tokoh yang terawal pada ketika itu namanya Ibn Khaldun. Yang mana Ibn Khaldun ni ialah orang yang bijaksana dalam konteks pembangunan intelektual Islam. Beliau memperkenalkan konsep tamadun, iaitu umran dan hadarah, yang digunakan dalam bukunya bertajuk Muqaddimah. Ni kalau tengok dalam buku teks, mana berkaitan dengan hadarah ataupun umrah, dia terangkan lebih detail lagi lah. Ini Ibn Khaldun. Seterusnya, Syed Muhammad Naqib Al-Atas berpendapat tamadun ialah keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan dan tata sila dan kebudayaan dan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya. Itu Syed Muhammad Naqib Al-Atas menceritakan pendapat dia. Yang kedua ialah pendapat daripada Barat.
Okey, dalam pendapat barat pula ialah dalam tradisi barat, okey, istilah civilization ini digunakan sebagai menggambarkan tahap sesuatu masyarakat atau budaya yang kompleks. Okey, masyarakat bertamadun diukur melalui pencapaian ilmu. Yang kedua ialah teknologi. Seperti mana kita hari ini masyarakat barat menyanjung, okey, ataupun menjunjung orang yang berilmu dan teknologi. Contohnya iPhone, dia banggalah dengan penggunaan yang teknologi tinggi. Okey, itu antaranya. Yang ketiga ialah ekonomi, dan yang keempat struktur politik masyarakat dan pertempatan kawasan perbandaran. Ini ialah antara yang masyarakat pandangan daripada barat. Okey, seterusnya, okey, bagi masyarakat barat juga, tamadun dikaitkan dengan pembangunan lahiriah terutama dalam bidang kebudayaan seperti kesenian, penulisan undang-undang dan perbandaran, yang mana pada ketika itu masyarakat barat, okey, yang menceritakan civilization ini ialah berkaitan dengan pembudayaan, seperti mana budaya dia hari ini dan budaya kita hari ini. Okey, inilah masyarakat barat. Ya, okey, tokoh barat terkenal ialah Ahmad J. Toynbee, yang menjelaskan tamadun sebagai suatu sistem masyarakat yang memperkasakan sistem politik, ekonomi, sosial serta kesenian dan kebudayaan. Ini ialah asas. Kalau kita baca daripada segi ilmiah pun banyak berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesenian serta kebudayaan, berkait rapat dengan yang Islam. Okey, pandangan daripada Islam. Okey, seterusnya kita pergi 4.3. Okey, berkaitan dengan ciri-ciri tamadun awal dunia. Okey, yang mana kita tengok pada SP dia pula, itu standard pembelajaran kita pada hari ini. 4.1.3 menjelaskan ciri-ciri tamadun awal dunia. Okey, pertama, tengok ciri-ciri tamadun awal dunia. Pertama dia, pertanian dan perdagangan. Okay, yang mana meliputi kehidupan masyarakat tamadun awal mulai berkembang apabila terdapat kegiatan pertanian. Okay, yang mana ketika itu ialah kegiatan pertanian dan bercocok tanam sangat diadakan, okay, terutama sekali di pinggir sungai ataupun di tepi sungai. Itu biasanya dia buat untuk bercocok tanam dan memelihara binatang lah, untuk memudahkan proses minuman dan sebagainya. Okey, itu asasnya. Yang kedua ialah penciptaan pelbagai peralatan pembinaan saliran penciptaan kincir angin dan pembinaan teres di tanah tinggi telah menggalakkan kegiatan pertanian dalam kalangan masyarakat. Seperti mana pada hari ini, teres tu ialah deretan. Kalau pergi ke bukit ataupun tempat tinggi, di keliling bukit tu dia ada deretan, okey, yang mana dipanggil ialah teres untuk tanam apa-apa saja untuk berkukuran tanah. Okey, kita nak bagi runtuh dan sebagainya. Okey, itu antara saiz dan sejarah kita kaitkan. Okey, terutama sekali dalam bidang sosial atau bidang nilai-nilai murni yang ada. Okey, yang ketiga, perkembangan ini seterusnya telah mewujudkan kegiatan perdagangan. Okey, yang pertama perdagangan tempatan dan kedua ialah perdagangan jarak jauh, PJJ. Okey, ini perdagangan, contohnya India menghantarkan dia menghantar, mengimport, okey, mengimport, dan kita mengeksport bahan mentah kita ke mereka. Okey, ini antara gambar dia. Ilustrasi ni gambar menunjukkan kegiatan perdagangan pada zaman Mesir Purba. Okey, menjadikan binatang sebagai jentera dia lah. Kalau kita kalau bahasa Kelantan kita galo, dululah galo benda ni. Gitu deh. Okey, seterusnya yang kedua ialah sistem pemerintahan. Yang mana kerajaan telah dibentuk untuk menguruskan pemerintahan kota yang berkembang pesat kesan daripada pembentukan bandar. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, pada peringkat awal, pemerintah negara kota diketuai oleh pendeta. Pendeta ni orang yang tertinggi lah ataupun orang berilmu, tetapi kemudian raja mengambil alih peranan sebagai pemerintah. Okey, apabila ni ialah biasa berlaku di Mesir ketika itu. Okey, yang ketiga ialah raja telah dibantu oleh pegawai daripada golongan bangsawan dan pendeta memerintah negara kota. Okey, selain itu, bagi merincikan urusan pentadbiran negara, undang-undang telah dibentuk. Ini adalah sistem pemerintahan. Okey, seterusnya yang ketiga, pembentukan bandar. Perkembangan dalam bidang pertanian menyebabkan semua manusia, okey, mula membina pendapatan kekal. Okey, pendapatan kekal, yang mana apabila wujudnya pertanian, wujudnya peternakan di kawasan tersebut, maka masyarakat ketika dia tak nak pindah dah, tak nak dah jadi nomad, okay, pindah situ pindah sini, jadi dia dah kekalkan pertempatan di situ. Okay, ini antara gambar rajah lah di zaman tamadun Indus. Okey, yang kedua, mewujudkan pertempatan kekal di sebuah kawasan bermula dengan kampung apabila berlaku
pertambahan penduduk. Okey, beranak maka ramai rakyat dia akan jadi terkenal dan tak nak pindah dah jadi tempat kekal. Okey, kawasan kampung berkembang dan disatukan menjadi bandar ataupun berbentuk bandar. Okey, daripada kampung kecil terus daripada pekan kepada pekan besar sikit atau kota dan sebagainya, terus jadi bandar. Okey, yang keseterusnya, bandar mempunyai jumlah penduduk yang lebih ramai dan mempunyai pelbagai latar belakang. Okey, ini ialah kalau tengok kepada lokaliti ataupun populasi sesebuah tempat. Kalau bandar statistiknya macam ni. Okey, contohnya di bandar untuk kapasitinya 50,000 contoh. Biasanya pihak PBT lah, pihak berkuasa tempatan akan merangka melihat kepada wujudnya bandaraya ataupun kota raya macam mana keadaannya. Okey, mengukur kepada populasi penduduk setempat. Okey, seterusnya ialah pada peringkat awal, bandar menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi dan kebudayaan bagi kawasan sekitarnya. Yang terakhir, kemudian bandar berkembang menjadi institusi sosial dan ekonomi yang tersusun yang menjadi asas kepada kelahiran tamadun awal dunia. Sebelum wujudnya tamadun ni wujud ni dahululah, iaitu perkembangan daripada kampung kepada pekan kepada bandar, kota bandaraya dan kota raya. Macam itulah dia ada kecil besar sampailah jadi kota raya. Contohnya di Kuala Lumpur jadikan wilayah. Okey, seterusnya ialah nombor 4, pengkhususan pekerjaan. Okey, pekerjaan yang mana perkembangan pesat bandar telah meningkat jumlah penduduk. Bila biasalah kalau dah nama bandar mestilah ramai penduduk kan. Okey, tak panggil pula kampung bandar dan sebagainya. Walaupun kampung baharu di tengah-tengah bandar, tapi tetap lagi panggil kampung baharu. Okey. Yang kedua ialah hal ini secara tidak langsung telah mewujudkan pengkhususan dalam bidang pekerjaan. Okay, yang mana tidak langsungnya ialah bila wujudnya bandar secara tidak langsung mesti ada peluang pekerjaan. Contohnya bila buka bank mesti bank memerlukan pekerja. Pekerja ni ialah orang ni ialah perlu digunakan untuk berkhidmat dengan bank tersebut. Contoh okay, yang ketiga ialah terdapat lebih banyak peluang pekerjaan baharu seperti pengutik cukai, jurutera dan sebagainya lah untuk bertadbir sesebuah kota raya ataupun bandar. Okey, dan yang keempat ialah kumpulan artisan pula menumpukan masa mereka dalam pekerja mengukir, menempa besi dan tembikar. Okey, selain itu saudagar dan pedagang bertukar-tukar barangan, dia panggil sistem barter. Okay, yang dihasilkan oleh golongan artisan. Artisan ni ialah bukan artis yang popular dengan meletup dan sebagainya tu Ini bukan. Ini ialah artisan ni ialah pelukis-pelukis mengukir. Okey, pelukis mengukir. Contoh zaman dahulu banyak ukiran-ukiran yang mantap, ukiran yang sangat bernilai bagi saya kerana mereka ini ialah sangat kualiti bila mengukirnya dengan kemas, tersusun dan cantik. Saya kira mahal jugalah. Okey, tapi zaman dahulu harganya biasa saja, tapi kalau diukurkan nilai sangat terlalu bernilai, tak ternilai lah dikiranya. Okey, ini artisan maknanya pedagang hanya mengambil bahan dia daripada artisan, jual kepada pembeli ataupun bertukar pandang dengan saudagar lain. Okey, yang kelima ialah teknologi. Okey, teknologi ini kemahiran dalam bidang teknologi oleh masyarakat tamadun awal telah menghasilkan penciptaan barangan dan monumen serta hasil pertukangan. Okey, sebagai contoh, tamadun Mesir Purba terkenal dengan pembinaan piramid. Okey, dan tamadun Indus terkenal dengan pembinaan negara kota Mohenjo-daro, yang mana yang pertama ialah Mesir. Kita tengok Mesir, mana piramid dia ialah untuk tanam, untuk simpan mayat, dia panggil tempat Firaun yang duduk situ. Yang kedua ialah negara kota Mohenjo-daro, yang mana di Indus ni India lah, yang mana tempat dia panggil tempat beribadat bagi mereka lah. Okey, yang ketiga ialah penggunaan teknologi dalam pembuatan logam, tembaga, gangsa dan besi, pula menghasilkan peralatan seperti bajak dan pertanian. Okay, biasanya beginilah dia buat untuk pembajakan lah ataupun untuk pertanian. Yang seterusnya ialah selain itu, penciptaan roda telah membantu penggunaan kereta kuda dan kereta lembu untuk tujuan mengangkut hasil pertanian dan perhubungan penduduk. Ini untuk mengangkut, maknanya pada ketika itu haiwan digunakan sepenuhnya. Pengangkutan ada, untuk pertanian ada dan sebagainya lah. Contohnya gajah, kerbau, lembu, keldai dan sebagainya, kuda.
Okey, seterusnya ialah organisasi sosial. Cuba tengok sini betul-betul daripada piramid Mesir ini. Okey, daripada bawah sampai ke atas Firaun. Cuba tengok satu persatu Yang paling bawah sekali ialah pembantu rumah dan hamba. Yang kedua ialah petani dan buruh daripada bawah Yang ketiga ialah artisan atau berkemahiran, karyawan dan sebagainya. Okay, dan keempat golongan penyalin ataupun penulis. Dan yang kedua tertinggi ialah wazir ataupun pegawai kanan kerajaan atau golongan agamawan ataupun bangsawan. Ini adalah golongan yang kedua tertinggi. Dan yang terakhir sekali ialah Fir'aun, melihat kepada pekerjaan dan kekayaan serta pengaruh yang terdapat di sana. Nah, di ketika itulah sekarang ni pun begitu juga di Malaysia. Lebih kurang je lah. Okey, maknanya siapa kaya dia di atas lah. Mudah je gitu Okey, antaranya lah, tapi tak semua. Okey, nombor 7 ialah agama dan kepercayaan, yang mana masyarakat tamadun awal mempercayai banyak Tuhan. Antara Tuhan yang disembah termasuklah Tuhan bulan, matahari, ibu dan sungai. Kenapa dia mereka sembah perkara ini? Kerana antaranya ialah dia mempercayai antara bulan apa bagi pada dia, matahari yang bagi cahaya, ibu kenapa, dan sungai dia mengalirkan sumber-sumber kepada mereka. Ini kepercayaan masing-masing pada ketika itu, bukan ni ketika itu. Okay, yang kedua ialah terdapat institusi agama yang mengurus upacara keagamaan seperti korban binatang dan mempersembahkan makanan kepada kuasa ruh. Ni ritual lah. Okay, melaksanakan ritual. Okay, yang ketiga, tempat ibadat yang besar dibina sebagai tanda menghormati Tuhan. Mungkin sebagai menghormati Tuhan, dia tanda membina masjid besar-besar, bina tempat ibadat yang besar-besar untuk menghormati. Di Mesir misalnya, penduduk mempercayai kehidupan selepas kematian. Cuma gambar dia lakaran daripada Book of the Dead yang menunjukkan orang yang mati bersama-sama isterinya merhatikan penimbang keadilan sedang menimbang berlakunya semasa hidup. Ni antara contoh. Kita tengok sini contoh dia, yang mana yang dah meninggal dia percaya kepada perkara yang selepas mati. Okay, inilah. Alright. Seperti kita jugalah. Seterusnya tulisan dan penyimpanan rekod. Okey. Pertama ialah sistem tulisan mula lahir kira-kira 5,000 tahun lalu. Okey, 5,000 tahun dah ada dah benda tu. Walaupun dia panggil kalau di Malaysia ketika itu ialah batu bersurat. Maknanya ada dah. Okey, penciptaan tulisan penting bagi membezakan kehidupan zaman prasejarah dan zaman sejarah. Bezanya zaman prasejarah dan sejarah. Dan prasejarah ialah pra, sebelum lagi berlaku sejarah. Okey, pra macam kita lah, pra sekolah, belum aku sekolah lagi Okey, seterusnya kemudian manusia mencipta sistem tulisan yang lebih baik menggunakan abstrak simbol bagi memiliki pelbagai bentuk idea. Okey, contohnya simbol pada itulah menggunakan simbol kuda ataupun apa-apa saja yang mereka ingat. Okey, kelemahan tulisan membolehkan manusia menyimpan rekod dan perkara penting tentang masyarakat dan diri mereka. Ini ialah rekod dia ni sebagai rekod yang panggil bukti yang mereka tinggal di situ. Okey, dan yang seterusnya ialah tulisan pertama menggunakan sistem piktograf atau simbol bergambar. Ni ketika saya ni simbol bergambar, contoh binatang kuda, dilukis kuda, kambing dan sebagainya. Yang terakhir sekali ialah kesenian dan kesusteraan, yang mana kesenian ini penting. Itu artisan yang mana membuat lakaran ataupun ukiran pada gelas, pada bahan-bahan yang mereka gunakan, termasuklah dinding-dinding rumah ataupun dinding masjid ataupun dinding tempat ibadat mereka. Okey, artis ini mencipta ciptaan berupa patung, lukisan dan dewa, pahlawan dan pemerintah. Dia pandailah mengukir ini. Okay, apabila penggunaan tembaga meluas, patut-patut dicipta menggunakan tembaga. Maknanya menggunakan tembaga ni ialah high quality lah bukannya yang sekarang ni kena sikit dah pecah dah. Walaupun tembaga ni kukuh sebenarnya tapi tak apa, ini zaman dahulu memang kualiti sikit lah, walaupun dia menggunakan unsur-unsur yang berbeza dengan kita. Namun ini ialah satu pembelajaran yang sangat berguna kepada kita pada hari ini. Okay, ingat pelajar tingkatan 1, cuba anda hayati daripada awal hinggalah nombor 9 ini. Okay, itu sahaja daripada saya. Kalau ada apa-apa persoalan, boleh tanya di subscribe ini dan boleh tekan dan boleh komen seperti mana yang anda buat selama ini. Okey, kita jumpa lagi untuk soalan ataupun untuk video seterusnya, iaitu berkaitan dengan kuis bab
4. Okey, jangan lupa subscribe channel Cikgu Roslan channel. Okey, bye. Assalamualaikum.